Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikmal Hakimi bin Azamuddin. Saya dari PISMP 4.07. Angka giliran saya 2019-2023-40-193. Assalamualaikum. Saya Najmi Ahmad bin Abdul Samad daripada kelas PISMP 4.07. Pengurusan Pendidikan Islam. Angka giliran saya 2019-2023-40-195. Jom. Saya Ashraf Nazni bin Azdan dari kelas PISMP 4.07. Kod giliran 2019-2023-40-190. Okey, baik. Bertemu semula. Dalam tugasan pada kali ini, kami berkumpulan memilih larian pecut untuk membuat ansur maju dan sedikit latar belakang tentang larian pecut ini. Larian pecut adalah antara acara yang terawal yang telah tercatat dalam sejarah untuk melakukan pertandingan olahraga. Kemudian pada tahun 19 mula terkenal disebabkan mereka yang bangsawan ini berlumba-lumba untuk mendapat orang suruhan yang paling laju dalam pecutan larian. Teknik dan gaya larian merupakan faktor utama bagi seseorang atlet balapan untuk menempa kejayaan dalam pertandingan. Larian pecut merupakan salah satu acara sukan yang mana ianya merupakan acara larian yang terpantas. Nak dibandingkan dengan acara-acara lain lah. Larian pecut merupakan larian yang terpantas dalam acara-acara yang lain. Seterusnya, larian pecut ini bergantung pula kepada beberapa faktor. Yang pertama seperti latihan, jarak, kelajuan angin, permukaan balapan, jenis kejohanan dan taraf pelari yang mengambil bahagian. Dan ia mungkin juga bergantung kepada intensif yang ditawarkan. Baiklah, untuk acara lari pecut ada dua gaya. Gaya yang pertama adalah gaya dekam dan gaya yang kedua adalah gaya berdiri. Jadi untuk ansur maju larian pecut ada tiga. Yang pertama adalah ansur maju mendokong. Yang kedua adalah ansur maju larian pecut dan yang ketiga adalah ansur maju kekuatan kaki. Jadi untuk arpej kumpulan kami menggunakan dua ansur maju, iaitu ansur maju mendorong dan juga ansur maju larian pecut. Teknik larian pecut. Baiklah, sebelum kita mulakan aktiviti ansur maju, marilah sama-sama kita mulakan dengan aktiviti regangan. Baiklah, untuk yang pertama kita akan fokus di bahagian otot leher. Tangan tarik leher di bahagian kiri dan kanan dan kita akan mendongak. Seterusnya kita akan menunduk. Setiap pergerakan mengambil masa lingkungan 8 hingga 10 saat. Seterusnya kita akan pergi kepada otot bahagian lengan. Kita akan fokus bahagian lengan kanan dan lengan kiri. Dan setiap pergerakan juga mengambil masa dalam 8 hingga 10 saat. Baiklah, seterusnya kita akan fokus di bahagian otot kaki. Kaki akan ditarik dekat dengan bahagian badan sehingga terasa sedikit sakit di bahagian peha dan di bahagian hamstring. Ini bagi mengelakkan kita mengalami kecederaan otot sewaktu kita melakukan aktiviti ansur maju. Baik, bagus murid. Saya puji. Semua dah warm up dengan baik. Jadi sekarang ni saya akan mulakan dengan tajuk kita hari ini, iaitu larian pecut. Siapa tahu larian pecut tu apa? Awak? Apa dia? Lari lelaju. Betul lah, boleh lah. Sebab apa? Sebab larian pecut ni adalah siapa yang paling pantas, maksudnya lari dengan cara yang paling laju dalam kalangan. Jadi larian pecut ni
sebelum kita untuk menjadi larian laju, sebelum kita mencapai larian yang paling laju, kita perlu tahu cara-cara untuk lari dengan laju. Betul? Jadi kita perlu tahu ansur-ansur majunya. Jadi ini cara-cara ni. Baik, ansur maju yang pertama adalah ansur maju larian setempat. Larian setempat ni apa? Maksudnya kita lari, sebelum lari pecut ni, lari pecut kan laju kan? Larian setempat ni, kita satu tempat je. Kita lari, maksudnya kedua-dua tapak kaki kita ni pastikan tidak menjejak tanah. Tapi bukan kedua tu, itulah lompat. Maksudnya salah satu ni tak menyentuh tanah dan dalam satu tempat. Itulah larian setempat. Itu ansur maju yang pertama. Baik, cikgu akan tunjukkan larian setempat. Bagaimana untuk buat larian setempat? Larian setempat ni pastikan dalam satu tempat. Kita betul dan pastikan salah satu kaki kita tak menjejak permukaan dan salah satu lagi menjejak permukaan. Andai kata ni menjejak permukaan, yang kiri tak jejak. Kalau yang kiri jejak, yang kanan tak jejak. Macam tu, okey? Ini contoh yang perlahan. Larian setempat. Tapi bila dah laju, bila dah expert, maksudnya satu tempat saja. Pastikan satu tempat. Belah kanan jejak, belah kiri tak jejak. Belah kiri jejak, belah kanan tak jejak. Okey, faham semua? Dan kita akan buat secara berperingkat lah. Kalau dah kuasai yang slow, kita akan pergi sederhana. Seterusnya, ke yang paling laju. Okay, ada anak. Tadi dah baca ansur maju apa? Ansur maju lari setempat. Okey, kemudian cikgu akan tunjuk pula macam mana ansur maju yang seterusnya, iaitu ansur maju angling. Apa? Angling, betul. Angling tu apa? Lutut. Bukan. Angling tu tumit. Apa? Tumit. Okey. Jadi untuk ansur maju angling ni, dia lebih kurang je macam ansur maju lari setempat. Cuma kita bergerak dengan kita menyentuh kaki dengan tapak dengan lebih cepat. Faham tak? Kita macam tapak kaki tu kita sentuh permukaan dengan cepat. Dalam keadaan betul lah, badan kita menghadap depan. Lepas tu kita sentuh tapak kaki kita tu guna tumit. Dengan cara laju. Okey, nanti cikgu tunjuk cara dia. Let's go. Okey, cara untuk membuat ansur maju yang kali ini mudah saja. Kita cuma menggunakan tumit dan belakang tumit tu kita angkat. Angkat daripada permukaan dah. Jadi cikgu akan tunjuk contoh demonstrasi. Okey, mula-mula badan menghadap ke depan dengan tegak. Tangan spin. Kemudian macam ni. Nampak tak? Kita tumit tak bergerak, cuma belakang saja bergerak. Kita naik ke atas. Okey, cikgu tunjuk sekali lagi. Okey, dapat Dapat. Okey, yang seterusnya adalah larian bayang-bayang. Larian bayang-bayang ni adalah saya memerlukan dua orang murid, iaitu secara berpasangan. Kita lari secara berpasangan. Saya dah sediakan sketel satu dan sketel dua. Itu adalah poin pertama hingga poin kedua. Okey? Jadi caranya adalah pastikan murid A dan murid B ni lari secara serentak bersama seperti bayang-bayang. Faham kan semua murid-murid bayang-bayang macam ni? Andai kata A ni dengan B, saya B. A lari dulu dan saya akan ikut dia dengan kelajuan A. Pastikan tidak memotong A sebab bayang-bayang takkan melebihi kita. Betul? Betul tak murid-murid? Dan pastikan yang A ni tak memintas, tak lari pecut meninggalkan yang B. Sebab kita takkan tinggalkan bayang-bayang kita. Okay, faham? Jadi instructionnya adalah kamu perlu lari daripada sketel pertama ke sketel kedua dan apabila sampai ke sketel kedua patah balik semula ke sketel pertama. Faham semua? Jelas? Okey, cikgu akan tunjukkan contoh ansur maju larian bayang-bayang. Cikgu sebagai pelari A dan cikgu ni sebagai pelari yang kedua, B, pelari B. Cikgu akan bergerak daripada sketel A ke sketel B. Kemudian cikgu akan patah balik semula ke sketel A. Faham?
aktiviti ansur maju bernama lunge. Baiklah, untuk aktiviti lunge, pelajar perlu berjalan dengan merendahkan lutut di sebelah kaki hampir ke permukaan lantai. Bagi aktiviti kedua adalah aktiviti bernama butt kick. Baiklah, bagi ansur maju butt kick pula, pelajar perlu berlari dengan menyepak kaki ke bahagian belakang badan, ke bahagian belakang punggung, iaitu tumit menyentuh punggung. Bagi aktiviti ketiga adalah aktiviti high knee. Seterusnya adalah aktiviti high knee, iaitu high knee pelajar perlu berlari dengan lutut yang tinggi. Bagi aktiviti keempat bernama high knee with extension. Bagi ansur maju high knee with extension, pelajar akan berlari dengan lutut yang tinggi dan diikuti pula dengan bahagian bawah kaki yang diluruskan. Baiklah, akhir sekali adalah latihan pergerakan tangan. Pelajar akan berlari dengan menggerakkan tangan 90 darjah di siku dan bergerak dari pinggul ke paras hidung. Abaikan kucing tu. Macam semua. Seronok tak ansur maju dorongan dan ansur maju teknik larian? Seronok kan? Mesti semua penat kan? Okey, tak apa. Kali ni cikgu akan bagi pula game best. Satu je lah gamenya. Okey. Apa game dia? Game ni adalah touch the owl. Apa? Touch the owl. Owl tu bukan tua tau. Owl tu burung hantu. Okay. Jadi macam mana nak main dia? Okey. Cara dia macam ni. Akan ada dua cikgu mula-mula cikgu akan bagi dulu kamu semua dalam kumpulan. Satu kumpulan dalam 5 orang lah. Okey. Jadi akan dalam waktu permainan tu ada dua kumpulan yang akan bermain. Satu kumpulan jadi owl, satu kumpulan lagi jadi pemburu. Okey. Jadi macam mana nak main? Macam mana nak menang? Macam mana pemburu nak menang? Macam mana owl nak menang? Okey. Cara dia mudah saja. Okey. Jadi kalau owl ni dia kena mengelak daripada ditangkap oleh pemburu. Okey. Owl tu kena bergerak daripada point sini ke point sana. Sambil tu pemburu kena cuba untuk tangkap owl dalam masa owl tu bergerak ke point sana. Jadi bila pemburu tu dah dapat tangkap owl, pemburu tu mesti cakap owl. Jadi bila pemburu tu dah tangkap, kira dia dah keluar lah. Kira dia kalah. Okey. Jadi kalau owl tu lepas je ke point sana, dia dikira pemenang. Faham tak semua? Faham kan? Jadi cikgu akan tunjuk dulu demo. Kemudian cikgu akan bagikan kamu dalam kumpulan dan kamu semua boleh mulalah main. Tapi ingat kena praktikkan ansur maju yang telah kita belajar tadi. Faham murid-murid? Faham. Okey, bagus. Owl! Alhamdulillah, selepas kita melakukan aktiviti ansur maju, kita akhiri kita punya aktiviti dengan aktiviti cooling down. Bagi iaitu aktiviti penyujikan badan bagi mengelakkan sebarang kecederaan selepas daripada kita melakukan aktiviti olahraga dan sebagainya. Untuk aktiviti penunjukan badan, kaki akan dibuka seluas bahu. Kemudian merenjis tangan ke sisi dan ke hadapan dalam kiraan 4 ataupun 5 saat. Seterusnya kaki dilipatkan ke belakang, kaki kanan dan kaki kiri. Selepas itu aktiviti selesai.